Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, para imam, bilal, muazzin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, pertama sekali syukur dan berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih lagi panjangkan umur kita sampai ke pagi ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah beri kekuatan kepada kita, kelapangan masa kepada kita, keringanan badan kepada kita. Kita dapat datang solat berjemaah dan kita duduk sebentar dalam majlis pada pagi ini yang mudah-mudahan ianya mendapat manfaat dan kebaikan daripada Allah SWT, insyaAllah. InsyaAllah pagi ini saya tengok-tengok saya punya conversation WhatsApp saya dengan Ustaz Mahathir. Ada pagi ni conversation saya, ini kali ketiga saya tengok, saya scroll balik yang dulu tu bulan 12, bulan 11, bulan 12, bulan 4. Kali ketiga saya datang ke surau Al-Abqari di Bangi lah kot ni. Bangi ke Kajang ni? Bangi Kajang. Semalam saya berkuliah di surau Al-Amin section 8. Dia apa saya tahu pagi ni direct malam di Bangi. InsyaAllah malam pagi ini kita berkongsi dalam beberapa minit yang ada ini berkenaan dengan babu majaa fi sa'atil lati turja fi yaumil jum'ah. Berkenaan dengan semalam, dan insyaAllah kalau Allah panjangkan umur kita, kita bertemu dengan Jumaat yang akan datang. Perihal Jumaat, pada Jumaat itu banyak kelebihannya. Kelebihan dan di sebalik kelebihan itu ada juga amaran. Kalau orang yang mengambil ringan atau mengambil mudah tentang Jumaat. Jumaat salah satu hari daripada 7 hari. Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Arbi'ah 4, Rabu itulah, Khamis 5, Jumaat kumpul. Jumaat bahasa Melayu, Jumaah, kumpul. Hari yang sebahagian manusia diwajibkan berkumpul sebahagiannya. Maka antara yang berkait dengan Jumaat ini mula-mula sekali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam Quran salah satu surah namanya surah Jumu'ah, surah hari Jumaat tu. Ada satu surah berkenaan dengan Jumaat, dengan Jumaat. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 antaranya dalam kesempatan pagi ini secara ringkas. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', kata Allah. Allah kata, wahai orang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila kamu diseru, apabila kamu diajak, lis-shalah makna dalam tafsir Ibn Abbas dan tafsir Ibn Kathir iaitu solat pada waktu zuhur hari Jumaat atau solat Jumaat. Siapa yang diseru? Satu lelaki.
Perempuan sunat, lelaki wajib. Lelaki yang wajib macam mana? Mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Balighun aqilun. Dia baligh dan dia berakal. Dia baligh tapi tak berakal, tak wajib. Baligh umur 40 tapi gila. Contoh, balighun aqilun. Yang ketiga, yang dia itu bermukim dan tiada musafiran ketika itu. Gugur wajib bagi orang yang musafir. Musafirnya musafir yang baik, bukan musafir tak baik lah. Musafir yang baik. Musafir tak baik pada pidano langgar pelacur tak baik itu walaupun musafir. Sehingga sembahyang zuhur di Jumaat di Al-Star. Betul boleh ke ni? Tak apa, musafir syekh musafir. Kalau kita tengok dalam Kifayatul Akhyar antaranya berkenaan dengan jamak dan qasar, bukan semua orang boleh. Musafir yang baik, yang musafirnya itu perjalanan 2 mahalah itu baik pada syarak. Pergi ziarah orang tua, makan kenduri, benda-benda yang baik lah. Okey. Dan yang keempat, tiada halangan untuk dia pergi berjumaat. Tiada peperangan, tiada banjir yang besar. Asasnya 4 ni, lelaki kita ni yang ada di Malaysia ni dan tak musafir mana-mana dan tak ada sakit apa-apa, yang menghalang dia nak pi sembahyang tu dia bukan kena stroke, yang tak boleh nak pi gerak mana-mana dah, tu cerita lain. Ini cerita yang 4 golongan tadi ni yang tiada halangan, maka dia inilah orang yang wajib kepada dia Jumaat. Lis-salah min yaumil Jumaah, pada hari Jumaat itu. Kemudian Allah kata wazarul bai', kata Allah. Allah kata tinggalkan jual beli. Allah mention tinggalkan jual beli. Kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir meletakkan dalam menghuraikan ayat yang ke-9 ini, apa kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya? Jilid ke-9 tak silap saya, Ibnu Katsir, kalau yang ayat Jumaat, surah Jumaat 9 atau kapan saya lupa. Jilid itu. Apa maknanya? Kata Ibnu Katsir, ittifaqul ulama ala tahrimil bai' ba'da nida'i tsani. Kata Ibnu Katsir, kata Ibn Katsir dalam menghuraikan ayat yang ke-9 itu, Ibn Katsir kata apa? Ittifaqul ulama, sepakat ulama. Maknanya 4 mazhab sepakat ala tahrimil bai', ke atas pengharaman jual beli. Kalau kita tengok atas huraian itu, apa jua urusan keduniaan. Dulu sesuai ayat ni, kenapa Allah sebut jual beli? Sebab ketika itu manusia, ketika itu asasnya mereka berjual beli. Kita hari ini kalau kita tengok, dikiaskan dengan kata Ibn Katsir, apa-apa amalan, apa-apa kerja buat yang bukan misalnya pada manfaat kepada sembahyang Jumaat, maka tidak boleh. Apa dia? Repair kereta saja-saja, contoh. Apa lagi? Tak ada apa-apa saja, pukul 12 setengah pergi repair kereta, contoh. Apa lagi? Bukan urusan jual beli, buat appointment, nak dapat projek, urusan berkaitan jual beli, tetapi asasnya pertemuan yang dirancang untuk dibuat, yang ada kepentingan bukan sebelum solat Jumaat, pada ketika ala tahrimil bai', mengharamkan perkara itu ba'dan nida'is tsani, selepas azan kedua. Lepas azan kedua ni sepakat. Tak lama tuan-tuan, setengah jam ke 40 minit je pun. Lepas azan kedua, lepas azan pertama khilaf lagi. Lepas azan kedua, bermula zaman Sayyidina Umar, azan kedua ni. Zaman Rasulullah azan sekali ya, terus khutbah ya. Ittifaqul ulama, sepakat, tak ada khilaf dah pada ni. Ala tahrimil bai', ke atas pengharaman jual beli atau urusan keduniaan ba'dan nida'its tsani, selepas azan kedua. Lepas azan kedua. Hari ni kadang-kadang kita sedih tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jalan banyak sikit lah, tak tahulah. Kita semayang masjid yang besar-besar sikit, dia tak apalah orang nak berniaga, tak apalah, rezeki dia tak apa. Tapi ada batasan dan border lah. Sebab Allah yang sebut. Allah kata tinggal jual beli, dihuraikan, tengok dalam tafsirnya lepas azan kedua. Jadi dalam keadaan ni, kita kalau kita berniaga, kalaulah kita ini peniaga, waktu tu taat dan takwalah kepada Allah, dengan kita akur dengan suruhan tutup. Sebab Allah suruh. Allah janji, wa man yattaqillah, kita buat tu atas rasa takut kepada Allah,
yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki daripada mana-mana hang tak sangka nanti. Ikut logik tutup kedai tak laku lah. 40 minit tu mana ada orang nak beli? 40 minit. Ui, kalau 40 orang customer, katalah seorang RM10. Dia picap kot tu. Jadi dalam hal ni Allah yang janji, kau takut kat aku, hang takut kat aku, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki daripada mana-mana hang tak sangka nanti yang hang akan dapat. Kerja Allah, rezeki ni kerja Allah. Jadi benda ni aku dan kita, kalau kita bukan peniaga, kita consumer, kita pengguna. Maka kita tengoklah kedai yang tak tutup waktu Jumaat ni. Kalau kawasan rumah saya tahu dah kedai mamak ni tutup, kedai mamak ni tak tutup. So kedai yang tutup ni kita bantu mereka sebab mereka ini orang yang satu orang yang patuh kepada perintah Allah, yang waktu tu mereka tak menjalankan urusan perniagaan. Mereka menghormati dan meraih dan atas dasar takut kepada Allah, mereka tak meniaga waktu itu. Dan hal ini kita ambil pengajaran. Kita tengok kadang-kadang di tempat kita kadang-kadang waktu tu lah lagi khatib tengah khutbah, yang depa di luar masjid tu lagi ligat, caketiaunya, si ayamnya, macam-macam lah. Yang janggut panjang, janggut pendek, tak ada janggut, serban, jubah, tasbih. Kadang-kadang benda ni sebab itu ukurannya bukan pada janggut, ukurannya bukan pada tasbih, ukurannya bukan pada serban, sebab benda itu boleh dibeli. Ilmu ni beramal, belajar dan beramal. Maka dalam keadaan ini kita mudah-mudahan kita ingatkan keluarga kita dan kawan-kawan kita perkara yang kita bacakan ayat yang ke-9 tadi tu. Dan untuk yang seterusnya kita tengok hadis. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang Abu Isa At-Tirmizi, kitab Bahrul Mazi jilid ke-3, ketahuilah kiranya wahai saudaraku sekalian, telah datang beberapa hadis yang menunjukkan hari Jumaat itu pada waktunya yang tiada meminta doa seseorang kepada Allah melainkan dimustajab akan dia. Hadis yang pertama ni yang dibawakan oleh pengarang nak menceritakan bahawa pada hari Jumaat tu kelebihan yang besar. Antaranya waktu yang dinyatakan pada hari Jumaat tu, kalau kamu berdoa, kalau kita berdoa, tiada lain melainkan Allah bagi apa yang kita doakan itu. Maka inilah suatu hadis daripada yang telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi menunjukkan tentang waktu dan perihal itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqal adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi uhbita minha wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yusalli fayas'alullahu fiha syai'an illa a'tahu iyyahu. Qala Abu Hurairah falaqitu Abdullah bin Salam fadhakartu lahu hadha al-hadith faqala ana a'lam bitilka as-sa'ah faqultu akhbirni biha wa la tadnin biha alayya. Qala hiya ba'da al-'asri ila an taghruba asy-syamsu. Faqultu kaifa takunu ba'da al-'asri wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwafiquha 'abdun muslimun huwa yusalli wa tilka sa'atun la yusalli fiha. Faqala Abdullah bin Salam alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa yantazir salah fa huwa fi salah. Qultu bala qala fa huwa zak. Hadis ni dikategorikan oleh Imam Tirmizi sebagai hadis yang sahih. Apa makna dia tuan-tuan? Panjang jugalah hadisnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW yang menceritakan dan meriwayatkan lebih kurang 5,180 hadis, lebih kurang 5,000 lebih hadis yang dia riwayat banyak. Dia kata apa? Dia kata telah bersabda Nabi SAW, telah berkata Nabi SAW, khairu yaumin, sebaik-baik hari, hari yang paling baik, hari yang paling baik dan bagus, tala'at fihi syamsu, yang pada paginya matahari terbit. Matahari terbit ni bila yang paling baik ni? Tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, pada pagi Jumaat itu. Setiap pagi matahari terbit.
Bila tuan-tuan yang matahari tak terbit? Ni hadisnya kata tentang hari kullu khairu yaumin tala'an fi syamsu. Hari yang paling baik yang pada paginya matahari terbit. Okey. Tahu tak tuan-tuan, ada tak hari yang matahari tak terbit pagi dia? Hari hujan. Macam tu. Kalau kita tengok dalam hadis, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, antara bila yang dunia ni bergelap, iaitulah ni Rasulullah sebutlah, hadis sahih dari Imam Muslim, iaitu sebelum datangnya tanda-tanda alamatul kubra, sebelum datang tanda-tanda besar dunia ni nak kiamat. Apa dia antara tanda dunia nak kiamat? Iaitulah tulu' syamsi min maghribiha, matahari terbit di sebelah barat. Sekarang terbit timur, terbenam barat kan. Nak kiamat nanti Rasulullah yang sebut matahari itu tolak syamsu, keluarnya matahari daripada sebelah barat. Okey. Sekarang terbit di timur. Bila dunia dah nak kiamat, akan terbit di sebelah barat. Benda ini Rasulullah SAW sebut 1400 tahun dulu. Kalau kita baca surat khabar, saya terbaca Talqah 2015 dalam berita harian. Antaranya saya baca satu proses namanya retrograde motion, iaitu paksi bumi. Paksi bumi yang ada itu, dia every second dia bergerak. Dan pergerakan ini sampai satu masa, pergerakan yang sedang berlaku sikit ni, kata Dmitry Bulikov, Perancis, dia kata apa? Proses ini kalau berterusan, maka dunia akan menyaksikan matahari terbit di sebelah barat. Dan dia kata ini fenomena alam bagi orang barat, tapi bagi kita orang Islam itulah tanda kiamat. Rasulullah sebut 1400 tahun dulu. Datangnya kemodenan, datangnya kecanggihan, sains dan sebagainya, patutnya iman kita makin kuat. Rasulullah tak bohong, benar. Dan benda ini disahkan oleh pakar yang mereka berbidang dalam hal ini, dan mereka mengakui. Cumanya mereka tak kata ini tanda kiamat, tapi mereka katakan ini fenomena alam. Tapi bagi kita, inilah tanda kiamat sebab Rasul yang sebut. Dan sebelum matahari nak terbit di sebelah barat tu, dunia, Rasul sebut, dunia akan menyaksikan ada sebahagian tempat bergelap 2 ke 3 hari. Bergelap, betul lah, matahari terbit sebelah timur, nanti nak terbit sebelah barat tu. Pergerakan itu akan menyebabkan ada bumi yang bermalamnya panjang sikit, tiada matahari yang timbul dan terbit. Maka dari segi situ, hari yang matahari terbit ni, pada ketika itu kata Nabi SAW, kalaulah kita bangkit-bangkit matahari itu dah terbit sebelah barat, maka pintu taubat yang sebelum itu dibuka seluruhnya. Pada ketika itu sudah ditutup serapat-rapatnya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang duk post, kamu kadang-kadang musim jerbu, tak nampak matahari, gelap je, pukul 8 pun gelap lagi, tak apa terang lagi. Kadang-kadang orang kata, dia kata takut ke apa, takut nampak matahari tu, matahari terbit sebelah barat dah. Ada logiknya. Sebab apa? Berkait dengan hadis itu. Walaupun benda itu kita rasa mungkin jauh lagi, tapi sebagai peringatan, tazkirah kepada kita, kalaulah Allah panjangkan umur kita, Allahu Rabbi, maka zaman itu zaman yang sangat dahsyat fitnahnya. Okey. Maka matahari terbit ni yang paling baik adalah pada pagi atau pada hari Jumaat itu. Kerana apa Jumaat ini dimuliakan? Kerana kata Nabi SAW, fihi khuliqal Adam, pada hari itulah Allah saja buat, hari Jumaat itulah Nabi Adam alaihissalam diciptakan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari itu jugalah, pada hari Jumaat itulah Nabi Adam dimasukkan, udkhilal jannah, dimasukkan ke syurga. Saja Allah atur, saja Allah buat Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga,
pada hari Jumaat juga. Wa fihi uhbita minha, dan pada hari itu, dan pada hari Jumaat itu jugalah Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga. Dibuat hari Jumaat, dicipta, dimasukkan ke syurga hari Jumaat, dikeluarkan daripada syurga pun hari Jumaat. Dan ini poin yang kita nak sebut. Dan Nabi SAW kata, dan pada hari Jumaat itu wafihi, dan padanya pada hari Jumaat itu sa'atun, ada satu masa, ada satu ketika. Hari Jumaat ni ada satu masa, satu ketika, la yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah satu orang hamba, syarat yang pertama. Yang kedua, muslimun, muslim. Yang ketiga, yusalli, dia sembahyang. Cukup 3 syarat ni, dapat insya-Allah janji Nabi SAW. La yuwafiquha 'abdun muslimun, satu orang tu dia abdun. Abdun makna hamba. Abdun makna hamba. Kalau kita tengok dalam kamus terjemahan ain badal, abdun memang hamba. Kalau kamus Idris Marbawi itu, kalau kita buka dalam kamus Mu'jam, kamus Arab yang menhurai, describe kepada perkataan itu. Kalau Inggeris dia kata Oxford, kalau Melayu dia kata kamus Dewan. So Mu'jam dia menghurai kepada perkataan abdun itu. Apa kata dia? Kalau terjemah bahasa Melayu, abdun maknanya satu orang yang menyusahkan diri untuk tuan dia. Hamba, tengok uraian dia, satu orang yang menyusahkan diri untuk tuan dia. Hamba apa? Hamba saya dulu orang kata. Dia sanggup menyusahkan diri untuk tuan dia. Lama kita guna perkataan hamba, pekerja, maid, bibi. Contoh, dia kerja pembantu rumah. Kerja daripada pagi ni, duduk kemah rumah, jaga anak dia apa semua. Pukul 11 malam nak lena, nak tidur. Baru nak tidur, tuan rumah dia tokek, dia kata, "Bi, tolong iron baju saya 5 helai, Bi. Saya malam ni nak kena outstation ke Johor, emergency." Oh, dia baru nak lena, terpaksa buat juga sebab bos yang suruh. Dia menyusahkan diri untuk tuan dia. Ikut hati nak tidur lah. Satu orang driver, pemandu contoh, pukul 12 malam baru nak lelak, bos telefon, dia kata, "Saya emergency, nak kena pergi ke Perlis, tolong hantar saya, emergency sangat ni." Dia pun terpaksa lah, start kereta jalan juga lah, walaupun penat. Sebab apa? Dia cari makan dan dia sanggup menyusahkan diri untuk tuan dia. Soalannya, kita tanda soalnya, kita kata kita mengaku hamba Allah. Kalau kita kata hang ni hamba duit, hang ni hamba jawatan, hang ni hamba betina, hang ni hamba dunia, oh marah, kau ajar kata kat aku macam tu. Tapi tindakan dan kerja buat dia seolah-olah hamba kepada benda tu, sebab dia menyusahkan diri untuk benda tu. Kalau kita kata kita hamba Allah, soalan dia, tanda soalnya sudah sejauh mana kita menyusahkan diri untuk Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita datangnya pagi ni, solat subuh, duduk sejak dalam surau ni, mudah-mudahan ini sebagai tanda kita susahkan diri untuk Allah. Bukan semua orang boleh bersemayam. Tak semua orang ada kekuatan Allah bagi kepada dia boleh semayam. Tak semua orang. Kita yang Allah ada bagi keringanan badan boleh semayam, alhamdulillah. Yang kedua, tidak semua orang diberi kekuatan dan kemampuan untuk datang berjemaah. Maka kita yang Allah ringankan badan kita boleh datang berjemaah, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak, melainkan tiada lain yang kita minta istiqamah, konsisten atas kerja ini sampai ke akhir hayat kita. Kita boleh istiqamah, konsisten. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Minta hidayah ni kekal sampai akhir hayat kita. Kita kumpul duit banyak-banyak, boleh tabung haji. Adalah 30-40 ribu. Tabung haji kita boleh pergi dengan Mekah Nak pergi package ke nak pergi apa panggil? Muasasah. Kalau pergi package boleh ni 50 ribu ni. Fikirnya beli kereta baru lah, renovate rumah, nikah seorang lagi lah. Tapi kita lawan kehendak tu, kita
Menyusahkan diri, duit yang kita simpan tu kita nampak habuan lain, tapi kita menyusahkan diri untuk Allah, kita korbankan dan kita pergi untuk tunaikan haji dan haji contohnya. Pernah nak puasa Ramadan sebulan ni? Oh, seminggu cukup lah ni, sampai sebulan nak puasa kan? Tapi kita lawan kehendak tu atas dasar kita menyusahkan diri untuk Allah SWT. Dan banyak lagi lah perintah-perintah Allah yang lain yang kita jawab kepada diri kita, sudah sejauh mana kita menyusahkan diri untuk Allah. Sebab kita kata kita hamba Allah. Kalau kita, orang kata hamba dunia, sanggup keluar pagi, pukul 5, 6 pagi keluar weekdays, nampak sisih motor kereta laju sungguh, kejar tak nak jam. Awal haji keluar, biasalah nak elak jam. Masuk ke apa? 7.30. Kalau boleh nak punch card sebelum 7.30. Awal dah. Sabtu Ahad tak nampak pun dia laju. Sabtu Ahad cuti. Cuti mai lah surah. Kan bangun awal. Sabtu Ahad lah kita nak rehat panjang sikit, pukul 11 baru bangun. Tu hamba, minta maaf lah, hamba dunia. Hari dunia, hari yang untuk keduniaan. Walaupun nafkah tu tanggungjawab kita untuk kita cari, tapi dalam masa yang sama janganlah kita abaikan tanggungjawab kepada Allah. Kita kerja sampai tak semayang. Ada orang, minta maaf, orang kata hamba bola, sanggup 3-4 pagi bangun tengok bola. Tak apa, tapi jangan sampai subuh terlepas. Contoh, tadi dalam keadaan ni kita tengok ada orang sanggup beli tiket bola. Sanggup, baru ni saya tengok dalam gambar negeri saya lah, Kedah. Malam ni dia nak kalahkan JDT pula ni, insyaAllah. Marah dengan Johor, minta maaf. Sanggup, kaunter buka pukul 10. Kaunter buka pukul 10. Pukul 8 queue dah. Queue, tengok, duduk letak helmet, duduk atas helmet. Nak pergi beli air, tinggal botol, tinggal helmet, tanda queue tu ada orang. Kalau semayang boleh macam tu seronok. Tak salah, tapi jangan sampai tanggungjawab yang Allah, perintah yang lain. Tak nak sampai kita dapat gelaran hamba bola, hamba dunia dan sebagainya. Sebab makna hamba, dia menyusahkan diri untuk benda itu. Maka dalam keadaan ini, syarat yang pertama, dia hamba Allah, abdun. Yang kedua, Muslim. Kedua, Muslim. Apa makna Muslim? Orang Islam lah. Apa makna Islam tu? Surrender, patuh, akur, surrender dengan perintah Allah. Allah suruh semayang, dia semayang, surrender. Kalau polis kata berhenti, kita pun angkat tangan, ya angkat tangan, surrender lah tu. Tapi kalau kita lari, kita lawan namanya. Maka Allah suruh semayang, kita surrender semayang. Lawan, mana kita tak surrender dengan Allah. Allah suruh zakat, cukup haul, cukup nisab, tak keluar. Allah nampak duit tak sanggup keluar, tak banyak, 2.5 lah. Bukan 2.6 lah, 2.5 lah. 25 daripada jumlah itu untuk nisab, haul dan nisab untuk keluar zakat. Berkira sanggup tak keluar, apa? Takut kurangnya hartanya, sedangkan nak sucikan Allah Rabbi, dia tak surrender dengan perintah Allah. Allah suruh tutup aurat. Berapa ramai perempuan ni tak boleh tutup aurat. Sedangkan kalau kita tanya orang Islam perempuan, aurat tu wajib tutup tak? Dia kata wajib. Tak mana kata aurat ni? Rambut sampai kaki, kecuali muka, tapak tangan, pergelangan tangan. Tu tak pakai tudung tu, tak sampai seru lagi lah. Tak sampai hidayah lagi lah, sampai masa dia pakai lah. Satu. Yang kedua, dia kata saya walaupun tak pakai tudung, tapi nak banding orang pakai tudung tu, mulut jahat, hati jahat, saya hati bersih. Sedap nak hukum orang. Ya, tak apalah kalau kata hati dia kotor pun, tapi dia tutup rambut. Yang hang ni terang-terang dah buka rambut, lagi double kotor. Terang-terang lawan Allah. Allah suruh tutup. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Allah yang suruh tutup rambut. Nak beza dengan perempuan jahat, labuh sampai ke dada. Allah yang suruh. Makna bila hang terang-terangan zahirnya memang dah tak tutup rambut, maknanya zahir terang-terang hang lawan perintah Allah. You tak surrender dengan Allah. Allah suruh banyak benda tu dalam Quran. Curi, potong tangan, zina, sebat, rajab. Allah yang suruh, bukan manusia yang suruh. Allah yang suruh. Kita surrender dengan Allah. Allah yang suruh, tak mau kata banyak lah. Kalau manusia yang suruh, ya kita boleh inquiry, kita boleh petikai lagi. Tapi namanya perintah Allah, jangan main sajalah. Kita buat nuzul Quran, kita buat pertandingan Quran. Ni nak lawan antara bangsa dah ni, tak berapa hari lagi ni. Panggil seluruh dunia duduk, lawan kat Malaysia. Bukan sekadar lawan, maka isinya nak dilaksanakan dan nak dibuat juga. Maka yang kedua syaratnya dia Muslim, dia orang Islam. Apa makna Islam? Surrender. Yang ketiga, yusalli, dia semayang. Dia hamba, dia Muslim, dia surrender. Yang ketiga, dia semayang. Fayas'alullah, dan berdoa kepada Allah, dia minta sesuatu kepada Allah, syai'an. Dan Nabi SAW yang janji hadis yang sahih
kata Nabi SAW, illa a'tahu, melainkan Allah bagi apa yang dia minta tu. Cukup syarat dia, cukup yang Nabi SAW sebut tadi tu. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah yang cerita hadis ni, dia humble, dia merendah diri walaupun dia otai dalam bab hadis. Hebat dia, banyak hadis yang diriwayat, tapi tengok humble, rendah dirinya dia. Dia kata apa? Falaqitu Abdullah bin Salam, aku, kata Abu Hurairah, pergi jumpa sahabat Nabi yang lain namanya Abdullah bin Salam. Dia pergi jumpa sahabat Nabi yang lain namanya Abdullah bin Salam. Fazakartu lahu hadzal hadis, maka aku cerita hadis ni kepada Abdullah bin Salam. Abu Hurairah dia otai. Contoh, dia memang hebat dalam hadis, banyak yang diriwayat. Tapi bila dia tak terang, dia tak jelas, dia tak clear, dia pergi jumpa sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Salam, dia cerita hadis ni. Dia pergi tanya, aku dengar Nabi SAW kata hari Jumaat ni ada satu masa, satu ketika, kalau kita berdoa ni Allah bagi. Bila? Maka jawab Abdullah bin Salam, ana a'lam bitilka sa'ah. Abdullah bin Salam kata, aku tahu bila yang dimaksudkan oleh Nabi SAW pada hari Jumaat tu ada satu masa, satu ketika, kalau kita berdoa Allah bagi. Dan kata Abu Hurairah, akhbirni biha wala tadnin biha alayya, bagi tahulah kat aku sama, share lah kat aku sama, jangan sebenarnya aku pun nak tahu juga. Jawab Abdullah bin Salam, hiya, iaitulah ba'dal asri ila an taghruba asy-syamsu, iaitulah pada hari Jumaat itu selepas asar sehingga ke terbenam matahari atau masuk maghrib. Maka itu antara waktu yang Nabi SAW sebut dengan terang, jelas. Hadis ini sahih. Pada hari Jumaat kita ambillah kesempatan untuk kita banyak-banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Kita ini ada pelbagai hajat, kita ini ada pelbagai impian dan kehendak. Kita manusia tak lari daripada perkara ini. Hajat kita yang paling besar, kita nak dapat redha Allah, dapat masuk syurga dan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat kasih sayang Allah. Kita nak itu sangat. Maka banyakkanlah saban kali Jumaat, insya-Allah Allah panjangkan umur kita bertemu Jumaat dan demi Jumaat. Maka setiap kali Jumaat itu, lepas asar, lepas main asar itu, antara nak pergi ke maghrib itu, kita duduk kereta balik pejabat, tak kisahlah di rumah atau di mana, maka banyakkan zikir dan munajat, berdoa kepada Allah. Sebab ini antara masa yang sangat dimakbulkan dan dijanjikan oleh Nabi SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Apa yang Nabi SAW sebut itu bukan nafsu Nabi, tetapi guide, panduan, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, panduan daripada Allah. Maka dalam keadaan ini yang pertama, kita ambil kesempatan. Dalam beberapa minit lagi saya sambung hadis yang kedua yang berkaitan. Di sebalik kelebihan itu ada amaran yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang saja mengambil mudah akan Jumaat itu. Yang tadi itu doa antaranya. Yang kedua, ma jaa fi tarkil jum'ah min ghairi uzrin. Sikit di hujung ni menceritakan tentang kalau orang yang saja-saja tinggal Jumaat. Don't take for granted lah, jangan ambil mudah lah. Sebab disebut spesifik bagi orang yang saja ambil ingat pada Jumaat ni. Antaranya daripada Abil Ja'di Ad-Damriyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ah salasa marrat tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Kata Nabi SAW, siapa-siapa, arti kata yang wajib kepada dia Jumaat, tarakal Jumaat, dia tu tinggal Jumaat salasa marrat, 3 kali berturut-turut, min ghairi uzrin, tanpa uzur apa-apa. Dia bukan sakit yang sampai tak larat nak pergi sembahyang, tak ada orang nak papah dia, tak apa. Atau
Dia bukan musafir. Dia duduk bermukim, dia duduk di situ lah. Kerja pun dalam lingkungan itu saja. Tapi saja tinggal. Sampai peringkat Rasul sebut 3 kali berturut-turut. Salah marrat, 3 kali berturut-turut. Rasulullah SAW sebut, apa dia kata Nabi SAW? Tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Allah memeteri atau mematikan hati dia itu. Allah matikan hati dia yang orang yang saja tinggal Jumaat ini 3 kali berturut-turut tanpa uzur apa-apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, hati mati ini tuan-tuan, kita mati, tanamlah. Hati mati dengan azan tak rasa apa. Itu kita sebut tadi ni. Bukan semua orang boleh main sembahyang. Bukan semua orang dengan azan boleh sembahyang. Bukan semua orang boleh sembahyang. Para Nabi SAW pernah bersembang dan bercerita dengan para sahabat. Rasulullah kata Allah ni maha mengetahui, alimun, maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah ni, Allah tahu ending kita. Hang ni syurga, hang ni neraka, hang ni syurga, hang ni neraka. Allah tahu ending saya apa. Allah tahu ending tuan-tuan apa dia, hujungnya nanti. Tanda berhenti ke apa tanda apa ni? Sikit lagi nak? Sikit lagi nak saya ambil sikit. Tanda hati dia mati. Dulu contoh, kita kata tadi, tak semua orang ada kekuatan bersemayam. Sahabat Nabi, dia duduk, dia bercerita, Rasulullah kata Allah ni maha mengetahui, Allah tahu dah ending kita, pengakhirannya kita nanti macam mana, syurga neraka Allah tahu dah, sebab Allah maha mengetahui. Sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi ni, dia kata, adilkah kalau kata satu orang ni dia kuat semayang, kuat puasa, bagus lah, tapi ending dia neraka? Atau satu orang yang banyak buat maksiat kepada Allah, dosa banyak, tapi ending dia syurga, takkan zalim? Rasulullah kata bukan macam tu. Rasulullah kata Allah ni maha mengetahui, Allah tahu ending kita ni apa dia. Itu maha mengetahuinya Allah. Dan Rasulullah kata Allah mengetahuinya itu, Nabi SAW kata kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah ni, ni poin ni, Allah ni memudahkan kita. Kullun muyassarun, setiap kita ni Allah memudahkan. Muyassarun lima khuliqalah, Allah memudahkan kepada kita ni ikut kadar takdir, ujungnya nanti apa. Kalau takdirnya Allah mengetahui kita di syurga, Allah mudahkanlah kita jalan ke syurga tu. Semayang mudah, puasa mudah, derma mudah, bangun awal mudah. Tak semua orang boleh ringan badan bangun tahajud, tak semua orang. Tak semua orang boleh ringan badan datang surau masjid, tak semua orang boleh duduk dalam majlis ilmu, tak semua orang. Bila Allah dah ringankan badan kita ni, bila suatu hari Allah rasa, kita rasa berat je nak sembahyang jemaah, malahnya nak derma, kedikutnya nak keluar, fikir balik hadis ni. Kan Nabi SAW kata Allah mudahkan kita ni ikut kadar takdir kita. Ya Allah mudahkan aku buat jahat ni. Allah, takut yang Allah ambil nyawa kita ketika waktu itu. Sebab itu Rasul sebut Allah memudahkan kita. Allah mudahkan kita ikut kadar takdirnya. Dulu hati dia mati, tak pakai tudung. Lah pakai tudung, Allah hidupkan hati dia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Ibn Abbas dalam huraian ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta. Antaranya huraian Ibn Abbas, dia kata apa? Allah yang menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Dulu hati dia mati, tak semayang, dah semayang. Dulu dia jauh dengan masjid, dah dekat dengan masjid. Makna dulu hatinya mati, sekarang hatinya hidup. Kita nak hati yang hidup ni. Maka antara penyebab hati mati, antaranya apa? Orang yang saja tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa uzur apa-apa. Dan hadis yang terakhir pada pagi ini, man tarakal Jum'ah. Ini tak ada 3 kali dah ni. Rasulullah kata man tarakal Jum'ah min ghairi daruratin kutiba, ditulis pada dia, fu'ila atau wazan fu'ila, ditulis pada dia, pada orang yang saja tinggal Jumaat itu, kutiba, ditulis pada dia munafiqan, sifat munafik pada orang itu, la yumha
wala yubaddal. Tak dipadam sifat munafik bagi orang yang saja tinggal Jumaat itu sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang saja tinggal Jumaat, tuan-tuan, ini lagi parah. Yang ni tak ada 3 kali dah Rasul kata. Rasul sebut man tarakal Jumaat min ghairi daruratin kutiba munafiqan la yumha wa la yubaddal. Ditulis pada orang yang saja tinggal Jumaat tanpa uzur apa-apa, maka pada dia ditulis munafik. Dia mamat dah, tiba-tiba tak cukup Jumaat. Sebab kalau dicerita lain pula ni buat Jumaat, mamat katalah surau ni boleh buat Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i kena sekurang-kurangnya 40 orang lelaki balik berakal. Tiba-tiba main ada 20 orang kan. Macam mana kita ni 20 orang ni ramai separuh tak ada ni. Balik kampung, Isnin kan cuti, ramai balik kampung. Tak cukup, terpaksa kita buat zuhur je. Itu tak apa. Pernah berlaku di satu tempat di Kuala Lumpur tahun lepas. Satu sekolah ni dia dapat ke surau sekolah, dia dapat kebenaran buat Jumaat. Macam Selangor ni banyak surau digazetkan surau Jumaat. Tak apalah kawasan tu ramai rumah, banyak rumah. Ni satu sekolah saya tak nak sebutlah di mana, dia dapat kebenaran daripada Jabatan Agama untuk buat Jumaat. Kebetulan berlaku ni bulan 12, cuti sekolah. Satu, bila cuti sekolah budak asrama tak ada dah confirm. Yang kedua, kebetulan hari Jumaat tu hari cuti umum. Christmas ke apa saya tak ingat lah, tapi cuti umum. Maknanya cuti yang berangkai. Jumaat satu orang jenis orang, dah cuti umum. Dah lah Jumaat, cuti umum memang cuti. Satu, berangkai. Maknanya mungkin orang sekitar tu pun pakai balik kampung juga. Bila dah lah sekolah cuti, budak-budak tak ada, cuti berangkai, staf-staf tak ada dah, orang sekitar pun tak ada. So tak ramai, tak cukup quorum. Nasib baik tak jauh lah, kilo 2 tu ada masjid yang tak jauh dari situ. Maka tengok pukul 1 lebih tu kan, Zuhur dah dekat nak masuk, tak ramai orang ni, rasa tak boleh pi dah ni, gaya ni tak boleh nak buat dah ni. Pakat bagi tahu announce hari ni Jumaat tak ada, kita tak cukup quorum. Mazhab Syafi'i kena 40 orang, maka pakat-pakat pi masjid terdekat. Tak apalah motor kereta ada. Ceritanya kalau duduk lautan, cerita di pendalaman orang asli dan sebagainya, tu cerita lain. Tapi nak sebutnya orang ni saja tinggal Jumaat itu tanpa sebab apa-apa, ditulis pada dia munafik. Munafik ni jangan ambil mudah tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran apa itu munafik, tempat dia di mana? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Tempat munafik ni bawah sekali dalam neraka dan tak ada pertolongan kepada mereka. Allah kata wa lan tajida lahum nasira. Allah guna perkataan lan. Tuan-tuan ada yang belajar Arab kat sini. Lam pun tidak, la pun tidak, lan pun tidak. Lan ini li abadah, selama-lamanya tidak tolong. Tak boleh nak tolong dah pokok ni. Yang katanya munafik, munafik ni dia orang Islam, luarannya Islam. Antara yang dicop munafik ni, samping hadis ni apa dia? Orangnya saja tinggal Jumaat tanpa sebab apa-apa. Kita ingatkanlah diri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita. Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang kita sembang orang, kita pergi masjid surau. Dia kata ada jiran, dia mesti ada jiran kita ni, saya cam. Dia ada kereta sebiji, motor sebiji. Maknanya kalau dia keluar mesti naik kereta, naik motor. Tapi kami duduk sini 3 tahun dah. Waktu Jumaat dia pencet dah, dia tak pernah nampak keluar pun. Kami tengok, orang rumah kami tengok, kami pergi sembahyang Jumaat, orang rumah kami tengok tak keluar pun pukul 1 lebih tu. Kami balik pukul 2 lebih, tak pipi juga. Lama dah benda ni. Nak tegur terasa. Ni grup WhatsApp. Kan tuan-tuan pakai ada grup WhatsApp lah, apalah kan, rumah ni ada grup WhatsApp, taman ni grup. Contohlah, ambil hadis ni, share, harap-harap dia baca. Oh, saja tinggal munafik lah. Bos setiap kali Jumaat, lama-lama dia terasa, mudah-mudahan hati dia terasa. Dia tadi tak boleh lah, dia pun macam pelik aku je ni. Bukan pelik siapa, ceritanya pakat-pakat peringat lah. Pakat-pakat peringat. Bila kita hidup ni tuan-tuan, dia kadang-kadang ternampak benda ni, bukan kita nak intip. Bukan kita nak intip tak, bukan niat kita nak intip, tapi ternampak sebab benda tu jelas. Jadi benda ni kita ambil peranan, kita ingati sebab kita takut. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah kata kalau Allah turunkan musibah, Allah turunkan bala, bukan kena kat orang buat maksiat dia, semua pakat kena. So antara El Nino lah ni apa semua pakat-pakat kita muhasabah lah. Mungkin ada benda yang banyak kita buat silap dan salah kepada Allah dan pakat-pakat bertaubat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dan Allah mengembalikan cuaca dan suasana yang baik kepada kita. Saya berhenti di sini dulu. Yang baik daripada Allah, yang kurang takal masa, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah. Mudah-mudahan Allah memberkati dan memanfaatkan pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna rizqan halalan katsira wa imanan kamila wa 'uluman nafi'ah wa sihhatan jayyidah wa zakaan 'aliyya wa qalban safiyya wa nasran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.